Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Hari ini saya akan kongsikan part 1 cerita misteri Aura Sari Mbah Parni ni. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sebelum tu, bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Selepas berhenti kerja dekat Singapura, dia duduk kampung kejap sebelum ke Kuala Lumpur. Dia jual air tebu dekat Pekan Rengit, kumpul modal sebelum berhijrah. Satu hari tu, J pergi kenduri arwah Mbah Parni yang ke 1000 hari mengikut kalender Jawa. Mbah Parni nenek J lah. Kenduri tu dekat Padik Sulong. Lepas majlis selesai malam tu, J dipanggil oleh atuk dia untuk berkumpul dan berbincang tentang pembahagian tanah kebun. Semua adik-beradik bapa J ada. J cuma mendengar je. Selesai berbincang, atuk J bagi satu uncang kecil pada J dan berkata, "Arwah nenek hadiahkan ni pada kau. Bukalah tengok apa dia bagi." J pun buka. Ada sebutir batu cincin dalam uncang tu. "Cantiknya," kata J. Dalam uncang tu juga ada sekeping kertas berlipat bertulisan Jawi. Menitis air mata J bila baca apa yang ditulis. "J, batu cincin ni nenek dapat masa kau berumur 9 tahun. Ini amanah orang pada nenek. Batu cincin ni hanya akan diserahkan pada kau bila kau dah dewasa. Mungkin masa kau terima, nenek dah tak ada. Buatkan pengikatnya dengan perak. Gunakan bila perlu saja. Namanya Sari." Itulah pesan nenek J yang tertulis dekat kertas tu. Bapa dan saudara mara J cuma pandang dia tanpa sepatah kata. Lama juga J belik-belik batu cincin tu sebelum dia simpan dalam poket. Selepas solat witir, J pun masuk ke dalam bilik arwah nenek dia. Terlihat ada kayu tas dan tasbih kayu kokar terletak atas bantalnya, yang memang tak pernah berpindah tempat sejak arwah masih hidup. J tidur dekat atas tilam kelabu arwah nenek dia. Sebelum tidur, J sedekahkan Al-Fatihah dan berharap dapat jumpa nenek dia dalam mimpi dan amalkan beberapa doa dan petua supaya mimpi dia bukan tipu daya syaitan. Sebab syaitan memang suka memperdayakan manusia melalui mimpi. Sambil berbaring tu, J berzikir sampai terlelap. Pukul berapa terlelap dia tak tahu. J terjaga bila terdengar suara wanita bagi salam. Suaranya perlahan tapi jelas kedengaran dekat telinga J. Kemudian J buka mata dan pandang sekeliling. Tak ada siapa. Tingkap pun tertutup rapat. J baca beberapa potong ayat suci Al-Quran dan sambung tidur balik. Masa tidur tu, J bermimpi dia pergi ke satu kawasan air terjun yang dia tak pernah pergi ke kawasan air terjun tu sebelum ni. Dalam mimpi tu, J nampak sekumpulan wanita tengah main air dekat atas batu dekat situ. Perlahan-lahan J mendekati mereka. Nenek! J terkejut bila mendapati nenek dia salah seorang dari mereka. Nenek J lambai tangan sambil tersenyum bila nampak J menghampirinya. Kawan-kawan nenek J yang lain dia tak kenal. Daripada 3 orang kawan dia, ada seorang yang masih muda. Dia tersenyum bila mereka bertentangan mata. J pun senyum. "Ini Melati, ini Cempaka dan itu Sari," kata nenek J masa perkenalkan kawan-kawan dia. Mereka tak bercakap, cuma tersenyum je. Lepas tu nenek J minta diri untuk pulang. "Kau baliklah, kejap lagi dah nak masuk waktu solat," kata nenek J. J pun terjaga bila atuk dia kejut dia untuk solat subuh. Cepat-cepat J bangun nak ambil
wuduk bila Arba'in sepupu J laungkan iqamah. Lepas solat, J terpenung fikirkan mimpi dan suara wanita yang bagi salam malam tadi. Mungkinkah Sari yang dalam mimpi tu pemilik asal bantu cincin ni? Siapa pula wanita yang bagi salam? J tak boleh nak fikir. Bela sekejap. Macam-macam lah datang dekat aku ni, keluh hati J. Masa bersarapan, J perasan atuk dia 2-3 kali pandang dia. Tapi J buat tak tahu je. Tiba-tiba atuk dia bersuara, tongkat tu siapa nak jaga? Arba'in ke J? J dan Arba'in berpandangan. Mereka berdua diam je. Macam ni lah pak, J dah dapat cincin, biarlah tongkat pusaka tu bagi dekat Arba'in. Sampuk Pak Yim. Pak Yim ni bapa saudara J. Aku tak nak lah, cari orang lain, kata Arba'in. J dan Arba'in memang tak nak warisi tongkat pusaka tu, walaupun tongkat tu serasi dengan mereka berdua. Semua orang tahu orang lain tak boleh gunakan tongkat tu untuk berlatih silat. Kalau orang lain guna, mesti demam lepas tu. Kemudian J minta izin atuk dia nak ambil tasbih dan kayu tas milik arwah nenek dia. Ambil lah, kau cucu kesayangan dia, kata atuk J. Lepas tu cincin Sari, kayu tas dan tasbih kayu koka J bawa balik. Tengah hari tu, lepas solat Zuhur, J balik Benut, naik bas Coastal. Hanya syarikat Coastal yang ada masa tu. Dari Batu Pahat, J singgah dekat Rengit nak beli seluar jin hara dekat Samlah Store, satu-satunya kedai jeans milik orang Melayu dekat Rengit. J terdengar nama dia dipanggil sebaik saja dia keluar dari Samlah Store. Rupa-rupanya Anwar, kawan J yang panggil. Anwar bersuara, kau dari mana J? Dari rumah atuk aku dekat Batu Pahat. Kau free tak cuti Christmas ni? Kalau free aku nak ajak kau pergi Gunung Pulai. Disebabkan J memang tutup kedai air tebu hujung minggu tu, dia pun setuju. Okey, nanti kita jumpa dekat kedai motor Ameng, kata Anwar sebelum beredar dengan motor Honda Fame dia. J mengangguk sambil tersenyum. Tiba hari yang dijanjikan, mereka pun berkumpul dekat kedai motor Ameng seawal pukul 8 pagi. J bawa kayu tas dengan batu sari sekali. Dia simpan dalam beg sandang. Ameng, minyak 5 botol, kata J pada Ameng. Ameng ni pemilik bengkel dekat kampung J. Masa tu minyak petrol jual guna botol kalau dekat kampung-kampung lah. Ameng bertanya, lu mau pergi mana ramai-ramai ni? Kita mau pergi Gunung Pulai. Tiba-tiba seorang lelaki yang tengah pam tayar menyampuk, mandi sana baik-baik sikit tau, ada orang pernah hilang. Baik pakcik, jawab si Aziz. Masa pergi tu masing-masing naik motosikal. J naik motosikal Scrambler Yamaha Endura 125 abang dia. Motor tu dia tinggalkan dekat kampung dan abang dia beli motor baru dekat Kuala Lumpur. J bawa gitar kapuk sekali nak main dekat sana. Mereka pergi 8 orang. Anwar, Zamin masing-masing naik Honda Fame. Manon dan Do masing-masing naik Scrambler Suzuki 125. Aziz naik Yamaha RX 100. Rahim naik Suzuki GP 100 dan Rahman naik Honda CB100. Sehari sebelum bertolak, Anwar sebagai ketua dah pesan, aku tak benarkan sesiapa pun bawa perempuan. Aku nak semua lelaki, katanya masa mereka berbincang dekat warung Saleh. Mereka semua setuju. Masa tu jalan alternatif dari kampung J ke Gunung Pulai masih tanah merah, belum betar macam sekarang ni. Mereka bertolak pukul 9 pagi. Jalan tanah merah kalau hujan agak licin dan kalau musim panas berdebu pula. Kalau kenderaan dekat depan laju, alamat berdebu lah penunggang motosikal dekat belakang. Hari mereka bertolak tu cuaca baik, jalan kering dan berdebu. Lepas hampir sejam perjalanan, mereka pun sampai ke kawasan air terjun dekat Gunung Pulai tu. Sebelum melangkah masuk, J baca Salamun ala Sulaiman fil alami innaka hamidum majid 3 kali dan Salamu ala Nuhi fil alami innaka hamidum majid 3 kali, diikuti dengan Bismillah 5. Disebabkan cuti umum hari tu, ramai pengunjung yang datang. Ada juga pengunjung dari Singapura berdasarkan nombor plate kereta mereka. Lepas parking motor, mereka pun menuju ke satu sudut yang agak redup. Anwar bentangkan tikar mengkuang yang dibawa. Mereka semua bersarapan dulu sebelum mandi. Sebelum mandi tu, Anwar berpesan, lagi 2 jam kita kumpul balik dekat sini. Mereka bersetuju dan masing-masing bebas untuk mandi dan jalan-jalan ke mana yang mereka suka.
J hanya duduk atas batu sambil juntaikan kaki dia ke gigi air. Susah. Sambil duduk santai tu, J petik gitar main lagu Alley Cat Senandung Semalam. Tiba-tiba J terdengar tepukan dan suara. Gerik hebat lu J. Sebaik saja J berhenti menyanyi, Dila. Terkejut dia. Datang dengan siapa? Dengan family. Sambil Dila tunjukkan ke arah family dia lah. J bersuara lagi. Macam mana boleh perasan J dekat sini? Masa J letak motor, Abang Dila cakap dia suka motor scrambler putih yang J bawa tu. Tapi tak tahu J yang tuan punya motor tu. Bila J buka helmet, barulah Dila tahu. Dila tunggu kawan-kawan J yang lain pergi mandi, baru Dila datang. Kemudian Dila ajak J jumpa keluarga dia dan berkumpul dengan mereka sekali. Pakcik dia yang perawat tradisional tu pun ada sekali. Nak tahu kan siapa yang nak tahu siapa Dila dan pakcik dia? Saya dah kongsikan dalam cerita Selendang Mariani. Okey, sambung. Mereka berbual panjang sambil makan-makan. Lepas tu mereka suruh J nyanyikan lagu Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta dari kumpulan Flybeats. Nak tak nak terpaksalah juga J tunaikan walaupun suara dia tak sedap. Sedang mereka leka berbual tu, tiba-tiba terdengar seorang perempuan menangis kuat sambil menjerit, Anak aku hilang! Anak aku hilang! J tengok ramai pengunjung mendekati perempuan tu untuk bertanyakan apa yang berlaku. Pak Lang iaitu Pakcik Dila dengan J pun mendekati perempuan tu lah. Menurut perempuan tu, anak lelaki dia tadi duduk dekat atas batu tu nak sarapan. Dia dah tak nak mandi, jadi dia duduklah dekat situ. Mereka berempat yang mandi. Bila dia naik nak salin baju, anak dia dah tak ada. Pak Lang suruh perempuan tu bertenang dan akan cuba membantu. Kemudian Pak Lang terus duduk bersila atas batu dan bertafakur. Mulutnya sekumat-kamit baca mentera dalam bahasa Bawin. Tiba-tiba J nampak badan dia menggigil dan angkat kedua-dua tangannya ke atas. Dia tunjukkan ke arah sebatang pokok besar dekat sebelah kolam air terjun. Jangan kotorkan kampung aku. Terdengar suara garau keluar dari mulutnya. Suara yang keluar tu bukan suara Pak Lang. Bergema suaranya di sekitar mereka. Tiba-tiba J terdengar suara wanita bagi salam. Dia cari arah datangnya suara tu. Tak pasti arahnya. Assalamualaikum. Sekali lagi kedengaran suara tu. Waalaikumsalam. J jawab sambil berdebar-debar. Keluarkan batu cincin tu dan bacakan Al-Fatihah. J pun keluarkan batu cincin dari uncang dan baca surah Al-Fatihah. Masukkan batu cincin tu ke dalam botol dan isikan air. Kata suara tu lagi. J yang macam dipukau hanya ikut je kata-kata dari suara tu. Sekarang kau bacakan doa Nabi Sulaiman dan tiup ke mulut botol. J pun baca lalu ditiupkan ke mulut botol. Kemudian suara tu suruh siram air tu dekat bawah pokok besar yang ditunjukkan Pak Lang tadi. J dan Abang Dila bergegas ke arah pokok tersebut. Sampai dekat bawah pokok tu, J renjaskan air di sekeliling pokok sambil berselawat. Selepas 3 kali pusingan mengelilingi pokok tu, Abang Dila tarik tangan J dan tunjukkan ke satu arah. J nampak ada seorang budak lelaki tak berbaju macam tengah bercakap dengan seseorang. Abang Dila terus laungkan azan. Lepas azan, barulah budak tu terpinga-pinga pandang mereka berdua. Kemudian terdengar suara tu lagi. Pulihkan budak tu dan tutupkan hijabnya. Dia suruh J baca Fahum la yubsirum 3 kali dan sapu kelopak matanya supaya budak tu tak nampak makhluk gaib. Kemudian suara tu suruh J baca Bismillahi Masya Allah 3 kali dan menepuk-nepuk belakang budak tu supaya gangguan tu hilang. J hanya ikut tanpa membantah. Kesemua doa yang disuruh baca tadi, J pernah dengar dari mulut arwah nenek dia masa mengubat orang. Kemudian terdengar suara tu lagi. Sekarang kau pulihkan orang tu yang sedang kerasukan tu. Kamu tahu apa yang nak dibacakan? J hanya mengangguk. J pun mendekati Pak Lang. Dia mendengus bila nampak J dan berkata, Ini tempat aku. Mereka dah cemarkan. Aku tak suka. Garau sungguh suara yang keluar dari mulut Pak Lang. Jangan dilayan kata-katanya. Pulihkan dia sebelum ramai lagi yang datang. Kata suara tu lagi. Kau berani sebab kau bawa sari. Kau tu budak keingusan, kata Pak Lang.
Lepas baca Al-Fatihah dan selawat, dia baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alun alayya wa'tuni muslimin dengan kuat sebanyak 3 kali, diikuti dengan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli aduwwin wa hammah wa min kulli syaitanin lammah a'udzu billahil wahidin majid min kulli aduwwin wa hasid wa min kulli syaitanin marid bismillahi ala abdihi biqaulihi laqad hal insana fi ahsani taqwin, dan diakhiri dengan doa Nabi Sulaiman. Sambil baca doa tu, dia sentuh badan Pak Lang dengan kayu tas yang dibawa tadi. Tak lama kemudian, Pak Lang yang duduk bersilir tumbang, terlentang ke belakang. Lepas tumbang sekejap tu, dia pun sedar. Dia pandang J dan bertanya, siapa perempuan muda yang dengan kau tadi, J? J cuma diam. Ada perempuan ke tadi, Pak Lang? Tanya Abang Dila. Pak Lang hanya mengangguk perlahan sambil lipat kaki seluar dia. Mereka bertiga terus duduk semula dekat tempat keluarga Dila berkumpul tadi. Ceritalah J, betul ke tadi ada perempuan muda dengan awak? Tanya Dila. J pandang muka Pak Lang. Pak Lang bagi isyarat supaya diam. Maaf Dila, lain kali saya beritahu awak, kata J. Tiba-tiba J disapa oleh perempuan yang anak dia hilang tadi. Adik, terima kasih banyak je tolong akak tadi. Dia hulurkan beberapa keping duit RM10 tapi dia menolak. J bersuara, tak payah kak, bukan saya yang tolong tapi Allah. Akak tahu memang semua kuasa Allah, tapi anggaplah ini sebagai hadiah. J ambil jugalah duit tu lepas didesak beberapa kali. Dila menceritakan kepada keluarganya macam mana dia kenal J. Dari mula-mula J beli juadah sarapan pagi yang dia jual, bawa Pak Lang ke kilang, hinggalah kisah J keluar dengan dia tengok cerita Rocky. Semua dia cerita. J pula yang tersipu-sipu malu. Tak lama kemudian J terdengar suara Anwar. Oi, tak nak balik ke? Sambil Anwar tunjukkan jam. Dah 2 jam rupanya. J terus bersalaman dengan Dila dan keluarganya untuk pulang. Dila bersuara sambil hulurkan sekeping kertas. Ini nombor telefon Dila yang baru. Kita dah tak duduk berdonot lagi, dah pindah Bukit Merah. Kalau pergi Singapura, singgahlah rumah. Sampuk Abang Dila pula. InsyaAllah, kata J sebelum bergerak pulang. Dila suruh abangnya ambil gambar mereka berdua. Sebaik saja J sampai dekat tempat letak motor, Aziz bertanya, apa kau buat dekat situ J? Alah, borak dengan budak satu kerja masa aku kerja dekat Keranji dulu. Berada baju biru tu Fendi kan? Tiba-tiba Manon bersuara sambil pakai helmet. Tak, jawab J. Berada baju biru yang dimaksudkan Manon tu adalah Abang Dila. Kemudian mereka ambil motor masing-masing dan tinggalkan tempat tu. J bawa motor perlahan sebab dia masih fikirkan suara misteri dekat Gunung Pulai tadi. J paling belakang, yang lain dah jauh ke depan. Fikiran J melayang, cuba meniati wajah Sari dalam mimpi dan kata-kata yang keluar dari mulut Pak Lang masa dirasuk tadi. Katanya Sari bersama J. Tiba-tiba J terdengar jeritan yang diikuti dengan bunyi horn lori dari arah depan. J! Cepat-cepat J mengelak ke kiri dan terbabas dalam semak. Dekat tepi jalan, motor J langgar bonggol batu dan terjatuh. Nasib baik aku tak laju, kata hati J. Kemudian J tarik motor yang tersangkut dekat celah-celah lalang yang tebal tu. Suara siapa yang panggil aku tadi agaknya? Nasib baik J tersedar dan terselamat dari kemalangan tu. Alhamdulillah, asbab jeritan suara misteri tadi, dengan izin Allah J selamat. J hidupkan motor dan teruskan perjalanan. Sampai dekat kedai Ameng, semua kawan-kawan J dah menunggu. Zamin bertanya, kau kenapa lama sangat baru sampai J? J pun ceritalah yang dia kemalangan dekat kawasan Parit Makassar tadi. Mereka semua terkejut. Rahim bersuara, kau bawa perlahan pun boleh jatuh. Kau tidur ke? Yuk minum dulu, aku lapar lah. Mereka terus ke kedai mamak berhampiran. Kedai mamak Musa ni satu-satunya kedai mamak dekat kampung tu. Korang order lah nak makan apa, hari ni aku belanja, kata Aziz. J order nasi goreng ayam. Masa tu nasi goreng ayam baru RM1.50 sepinggan. Lepas semua makanan dah sampai, barulah mereka makan bersama-sama. Belum sempat J nak jamah nasi goreng ayam tu, dia terdengar suara tu lagi. Jangan makan, ayam tu sembelihannya tak sah. Hilang selera J nak makan. Mamak, tolong bungkus nasi goreng ayam ni, kata J pada pekerja mamak tu. Tak makan nanti, Aziz kata apa pula kan? J bagi tahu yang lain yang dia nak makan dekat rumah. Alasan J, perut masuk angin.
Nasi goreng tu J buang dekat tong sampah tepi kedai mamak. Lepas makan, mereka pun balik ke rumah masing-masing. Sampai dekat rumah, Mak J bersuara, "J, kau mandi kat bilik air luar tu. Lepas mandi baru masuk rumah." "Baik mak." Mak J ni memang tak bagi terus masuk ke rumah kalau J baru balik dari hutan atau air terjun. Pernah sekali tu, dulu abang J balik dari Gunung Lambak dekat Keluang, terus masuk rumah. Sudahnya adik J yang bongsu meragam dekat 2 jam. Terpaksalah abang J panggil Wak Amba untuk pulihkan. Sejak tu, Mak J akan melarang sesiapa dia terus masuk ke rumah kalau balik dari hutan. Lepas mandi dan solat Zuhur, J tidur sekejap. J tersedar bila adik dia panggil, "Bang, lan panjang datang tu, dia ada dekat tangga." Sebaik saja J sampai dekat muka pintu, lan panjang bersuara, "J, pinjam gitar kau. Malam ni ada band undangan dan kuda kepang dekat rumah Wak Syafi'i. Band Zamit Sound Benut turun. Aku ingat sebelum diorang mula main, aku nak nyanyi 2-3 lagu. Hari tu Wak Syafi'i buat kenduri kahwin anak perempuannya." J sekeluarga dijemput, tapi hanya mak dan bapak J je yang pergi. Lan panjang ni memang boleh nyanyi dan ada band sendiri bernama Deja Vu. Tapi malam tu Zamit Sound yang dijemput Wak Syafi'i. "Kau datang juga tau. Kau kan suka kacau budak-budak kuda kepang tu," kata Lan. "Okey, insyaAllah. Lepas maghrib aku ke sana," kata J. Malam tu lepas solat maghrib, J ke rumah Wak Syafi'i. Dia tengok ada 3 kemah besar dekat rumah ni. Satu kemah untuk band Zamit Sound, satu kemah untuk kumpulan kuda kepang, dan satu kemah lagi untuk penonton. Makin lama makin ramai tetamu yang datang. Peminat kuda kepang berkumpul di kemah kuda kepang lah. Peminat muzik rock dan pop di kemah band Zamit Sound. Tak lama kemudian, DJ jemputan buat pengumuman tentang atur cara majlis. Lepas solat isyak, Zamit Sound akan mula hiburkan tetamu. Lepas pukul 10.30 malam, barulah giliran kuda kepang. Sementara tunggu giliran band Zamit Sound mula, Lan panjang nyanyi dulu guna gitar kapuk J. Dia nyanyi lagu Rindu Bayangan dan lagu Dulu dan Sekarang. Memang sedap lah suara Lan panjang ni, kata pemuda dekat sebelah J. J mengangguk sambil tersenyum. Melihat dari gaya dan pakaiannya, J yakin dia seorang pesilat atau pemain kuda kepang. Tiba-tiba pemuda tu bersuara, "Awak main silat ke kuda kepang?" "Saya datang nak tengok je. Nak tengok Lan nyanyi dan tengok kuda kepang." "Oh, saya pun datang nak tengok. Orang yang main kuda kepang tu semua kawan-kawan saya. Mereka dari Ulu Benut. Saya dari Parit Raja. Kenal mereka sebab sama-sama anggota kebudayaan negeri Johor." J hanya mengangguk. Bila band Zamit Sound mula main, suasana jadi riuh rendah. Zamit Sound mulakan persembahan dengan lagu pop YJ, Suzana. Lepas lebih kurang sejam bermain, kumpulan kuda kepang pula masuk gelanggang. Ada 7 peserta kuda kepang yang akan mainkan tarian kuda kepang. Mereka ambil tempat masing-masing. Ketuanya berdiri dekat tengah gelanggang sambil pegang cemati. Mukanya yang agak serius tambah menakutkan dengan misalnya yang tebal. Sebaik saja muzik dimainkan, peserta pun menari dengan asyik. Semakin lama semakin mengasyikkan. J pun layan je lagu yang dimainkan. Bila ketua mereka pukul cemati, keadaan jadi semakin panas. Peserta menari dengan agresif macam kerasukan. Lelaki dekat sebelah J pun dah macam terpukau dengan muzik tu. Idea jahat J pun datang masa tu. J tepuk dulang berisi gelas kosong dekat depan dia dengan kuat. Pam! Lelaki dekat sebelah dia terus terkejut, menjerit dengan kuat dan melompat ke depan. Peserta kuda kepang yang menari dalam gelanggang terkejut dengan kehadiran lelaki tu. Mereka semua buka bunga silat. Seorang peserta lagi naik syekh, berlari sekeliling gelanggang sebelum panjat pokok kelapa sebelah rumah. "Oi, kurang ajar kau. Kenapa kau tepuk dulang? Kau tengok apa jadi sekarang?" Pembantu ketua kuda kepang tu marah J. J hanya diam. Tiba-tiba peserta yang panjat pokok kelapa tadi baling sebiji buah kelapa ke arah tetamu. Dia kopek kelapa dengan gigi dia. Lepas tu kelapa yang dah dikopek tu dihentakkan ke atas meja sekuat hati. Bam! Keadaan jadi tak terkawal. Semua penari kuda kepang dah kerasukan. Ketua kuda kepang pun dah pening kepala, tak tahu nak pulihkan siapa dulu.
Tiba-tiba J terdengar suara misteri tu lagi. Kau yang ganggu mereka, kau yang pulihkan mereka. Suara tu suruh J masuk ke gelanggang. Kemudian J keluarkan kayu tas yang dia bawa. J panggillah panjang, suruh dia laungkan azan guna mikrofon. Lepas tu J suruh pemuzik pengiring kuda kepang berhenti bermain. Tanpa buang masa lagi, Lan pun azan. Masa dia azan tu, J baca ayatul kursi dan 4 kul dengan kuat, diikuti doa menghindar syaitan dan tepuk tanah gelanggang 3 kali. Alhamdulillah, mereka yang kerasukan terduduk dan terdiam. Wajah mereka menunjukkan keletihan yang amat sangat. J mendekati ketua kumpulan kuda kepang tu dan minta maaf. Dia sambut tangan J, tapi dengan raut wajah yang marah lah. J terus balik masa tu juga. Dan panjang berkata, J, tunggu aku pun nak balik lah. Gitar kau malam esok aku pulangkan, sebab tengah hari besok aku nak jamming dekat Rengit. J hanya mengangguk. Sampai dekat rumah dekat pukul 12 malam. Lampu rumah dah terpadam. Bermakna semua dah tidur lah. J masuk ikut pintu belakang perlahan. Tak nak sampai bapak dia terjaga. Lepas bersihkan badan, J pun masuk bilik nak tidur. Puas dia cuba pejamkan mata, tapi tak boleh tidur juga. Pukul 1:30 pagi masih tak boleh tidur. J tak tahu pukul berapa dia terlelap. Malam tu J mimpi Kintan. Raut wajahnya kelihatan sedih. Dia datang dekat J sambil ucapkan selamat tinggal. Dalam mimpi tu J tak berkata apa-apa. Dia hanya mampu pandang Kintan kejap sebelum dia menghilang. J panggil Kintan berulang kali, tapi tak ada sahutan. J tersedar bila adik dia kejut. J terus duduk dan beristighfar. Cepat-cepat dia bangun dan tengok uncang tempat disimpan cincin batu jet yang Kintan bagi tu. Allahu Akbar, tak ada. Tiba-tiba J rasa sebab. Bunian pun boleh merajuk ke? Esok aku kena jumpa Wak Ambar ni. J pun sambung tidur balik. Mimpi kedua datang selang beberapa jam. Dalam mimpi ni pula J mimpi wanita berkuda putih. Pakaian pun serba putih. Dia tak turun dari kuda dan hanya perkenalkan dirinya sebagai Puteri Dumilah Sari, tapi panggil hamba Sari saja, katanya dalam mimpi tu. Menurutnya, moyang kepada arwah nenek J ni berhubung rapat dengan keluarga Puteri Dumilah Sari sejak dekat tanah Jawa lagi. Dan perhubungan tu berterusan hingga moyang J ke tanah Melayu. Masa Sari tengah ceritakan persahabatan moyang J dengan keluarganya, tiba-tiba Kintan muncul dari belakang dengan berpakaian Melayu lama, datang naik harimau putih. Kintan bersuara, "Wahai Tuan Puteri, hamba dulu yang mengenali lelaki ini sejak dia berkatan hinggalah sekarang. Mengapa tiba-tiba Tuan Puteri muncul dan ingin mengabdikan diri padanya?" Sari hanya tersenyum dan kemudian turun dari kudanya. Kintan pun turun dari harimau dia. Sari berkata, "Wahai adikku Kintan, hamba tidak berniat untuk merampas dia atau mengambil dia. Hamba hanya mengikut amanah dari keluarga hamba di Jawa yang bersahabat dengan keluarga lelaki ini sejak beberapa keturunan. Lihat batu cincin ni, usianya saja lebih tua dari batu cincin yang kamu berikan pada dia. Inilah bukti bahawa keluarga hamba yang lebih dulu mengenali dia." Sari tunjukkan batu cincin putih tu. "Hamba pulang dulu, InsyaAllah hamba datang lagi berjumpa Tuan," kata Sari sambil melompat ke atas kudanya. Kintan pun terus tinggalkan J tanpa sepatah kata. J terpaku dekat tempat tu, dekat atas bukit, dan ada satu perkampungan di lembah sana. Mimpi J berakhir bila kedengaran bunyi gendang jedul dekat surau, menandakan masuknya waktu subuh. J solat berjamaah dengan keluarganya dekat rumah. Bapak J tak ke surau pagi tu sebab hujan lebat. Lepas solat, J tidur balik sebab terlalu mengantuk. Yelah 2 kali terjaga dari tidur tadi. Pukul 9 pagi, J dikejutkan oleh adik dia. "Bang, bapak panggil pergi dapur," katanya. Sampai dekat dapur, J tengok bapak dia dengan mak dia tengah berbual. Mak J hulurkan air dan lempeng kelapa. Sebaik saja J duduk. "Kau buat apa malam tadi dekat rumah Wak Syafi'i?" tanya bapak J dengan serius. "Mesti ada orang mengadu dekat bapak aku ni," kata J dalam hati. Bapak J bersuara lagi. "Bapak isi minyak motor tempat Amin tadi, Wak Sujak mengadu. Katanya kau kacau budak-budak kuda kepang. Semua jadi kelang kabut sebab perbuatan kau. Lain kali jangan buat macam tu, rosakkan majlis rumah orang."
Lama juga dia membebel pagi tu. J hanya diam je, tak menjawab dan minta maaf sebelum bapak J keluar pergi pekan benut pagi tu. Lepas sarapan, J terus ke rumah Wak Amba dan bawakan lempeng kelapa untuk dia bersarapan. Sampai rumah Wak Amba, J tengok dia tengah bagi ayam makan. J bersuara, "Wah, banyak ayam Wak sekarang. Kau tak reti bagi salam ke? Baru kerja Singapura 2 tahun dah lupa bagi salam." "Assalamualaikum Wak, minta maaf, lupalah," sambil bagi lempeng kelapa yang dia bawa tadi. Wak Amba jawab salam sambil ajak J duduk dekat bangku panjang yang Wak buat dari kayu getah. Wak Amba berkata, "Apa hal kau datang sini? Nah, minum air kelapa tua." Wak Amba hidangkan air kelapa tua dan tombong kelapa sekali. J pun ceritakan peristiwa yang dia alami sejak terima batu cincin sari itu. Mimpi malam tadi pun dia ceritakan juga. Wak Amba terdiam sambil tangannya memintal-mintal janggut. Wak Amba bersuara, "Macam ni lah, hubungan kau dengan Sari, Wak tak nak masuk campur. Sebab ni ikatan dari zaman moyang kau dekat Jawa. Tentang Kintan, kau jangan risau. Keluarga dia pun dah ada perjanjian dengan Wak. Percayalah, malam ni batu pemberian Kintan akan balik pada kau. Tahulah apa yang perlu Wak buat nanti." Menurut Wak Amba, makhluk bunian pun macam kita, ada cemburu, ada sakit hati dan cinta pada manusia. Tapi kalau diceritakan pada orang, mesti kena ketawa. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. "Wak, ni je pucuk paku yang saya dapat." J menoleh. Ada 2 orang lelaki yang dia tak kenal, umur lebih kurang 20-an. Ini Ijal dan ni Sarwono, anak murid Wak yang baru. Ijal ni orang Parit Raja dan Sarwono ni orang di Simpang Regam, kata Wak Amba. J mengangguk dan tersenyum pada mereka berdua. Menurut Wak Amba, kedua-duanya teringin nak belajar silat Jawa dan ilmu perbomohan. Wak terima mereka sebagai anak murid bila melihat kesungguhan mereka. Lepas dekat sejam bersembang, J pun minta diri untuk pulang. Jumaat depan majlis tamat belajar mereka berdua. "Kau datanglah stage 2 orang," Wak Amba berbisik pada J. "InsyaAllah Wak. Assalamualaikum." Wak Amba menjawab salam sambil tepuk bahu J dan berkata, "Kintan, Wak uruskan." J terus capai motor dan balik. Sampai rumah, J mandi dan bersiap nak ke Rengit. Mak J bertanya, "Kau nak ke mana J?" "Nak pergi Rengit mak, nak bersihkan mesin tebu. Esok dah nak berniaga." J berniaga air tebu dekat Rengit pacak payung je. Stol mesin tebu dan peralatan yang lain dia simpan dekat kedai gunting rambut Wak Fadil, orang Jalan Jaya Diri, Seri Ladang. Sewa stol tu, sewa simpan tu RM30 sebulan. Mak J bersuara, "Balik nanti kau belikan adik-adik kau sate dekat depan restoran Cina Hailam tu. Kau ada duit tak?" "Ada." J pun terus bergerak. Sampai dekat Rengit, J terus ke stol, bersih dan kemas tempat simpanan barang. Selesai kerja dekat stol tu, dia terus ke restoran Cina Hailam nak beli sate. "Wak, sate ayam 30, sate daging 20. Wak ni duduk dekat kampung sate Batu Pahat. Majoriti penduduk kampung tu adalah penjual sate. Tiba-tiba J terdengar suara dari dalam restoran. "J, mana dah join kita orang?" J tengok lan panjang dengan 2 orang kawan dia tengah makan. J berkata, "Kau dah habis jamming ke?" "Dah, hari ni sewa 2 jam je sebab ada 2 band lagi nak sewa tempat tu." J minta diri untuk pulang bila sate dia dah siap. Masa balik tu, J ikut jalan Seri Ladang sebab nak singgah rumah Wak Fadil untuk bayar sewa. J sampai rumah dekat pukul 6 petang. Lepas mandi dan solat asar, J berbual dengan kedua-dua orang tuanya. Mak J bersuara, "Kata minggu depan kau ada temu negeri kerja dekat KL. Kau jadi pergi tak?" "Ikutkan hati malas mak, tapi nanti apa kata abang pula. Susah-susah dia rekomenkan kerja, saya tak datang." J ditawarkan kerja kerani dekat Felcra KL. Masa tu ofis mereka dekat jalan Bonus Masjid India. Sekarang dekat bangunan LT80 Bukit Bintang. Malam tu lepas habis tengok TV, J masuk tidur. Sebelum tidur tu, J tengok uncang yang berisi batu putih sari dan uncang yang berisi loket tembaga. "Harap-harap batu jet tu balik semula lah," kata J dalam hati. Kemudian J baring sambil berzikir sampai dia terlelap. Sekali lagi Sari datang dalam mimpi. Kali ni dia datang dengan 2 orang pengawal sambil bawa selembar kulit bertulisan Jawi. Dia tunjukkan surat perjanjian moyang J, Raden Sujit Romo dengan Raja Bunian dekat Kendal, Jawa Tengah.
Menurut perjanjian tu, Puteri Dumilah Sari atau Sari perlu mengabdikan diri pada keturunan Raden Sujit Romo hingga keturunan yang kelima. J adalah keturunan yang terakhir. Lepas J tak ada, perjanjian tu terbatal. Selesai menyampaikan amanat tu, mereka pun beredar dengan sekelip mata. J terjaga bila terasa tapak tangan disentuh seseorang. Alangkah terkejutnya J bila batu cincin kintan ada dekat tapak tangan dia. Dia datang rupanya. Disebabkan baru pukul 3.30 pagi, J pun sambung tidur balik. Mimpi datang lagi. Kali ni J mimpi Kintan dan Sari datang. Sari berkata, kami dah sepakat, kalau J ke arah utara, Sari akan ikut. Kalau J ke arah selatan, Kintan akan ikut. Tapi kalau J keluar dari tanah Melayu, kami berdua tak ikut. Dalam mimpi tu, J langsung tak boleh bersuara. Hanya diam dan mengangguk tanda faham dan setuju. Seperti biasa, sebelum waktu subuh, bapak J dah kejutkan dia untuk bangun solat. Mimpi malam tu, J rahsiakan dari keluarga dia. Hari Jumaat tu, pukul 9 pagi, J dah ada dekat rumah Wak Amba. Ada upacara tamat belajar silat seru Jawa dan ilmu perbomohan 2 orang anak muridnya. Dekat tepi halaman pondok Wak Amba tu, dia letakkan 3 bangku kayu panjang. Dekat satu sudut, dibentangkan tikar mengkuang. Kemudian diletakkan kain kuning sebagai pengalas punggung. Ramai ke awak jemput orang untuk majlis ni? J tanya. Taklah, kau seorang je. Tu bangku panjang sampai 3 buat apa? Tu untuk VVIP, kata Wak Amba. J bela sekejap. VVIP? Tapi dia cakap aku seorang je dia jemput. Saja bergurau lah tu. Mesti ada kawan-kawan dia yang lain dijemput, kata J dalam hati. Tak lama kemudian, kedengaran bunyi motosikal. Alamak, ketua kuda kepang dengan pembantu dia. Dia bagi salam dan bersalaman dengan mereka semua. Masa bersalaman dengan J tu, dia sengaja genggam kuat tangan J, tanda tak puas hati. J hanya tersenyum tawa. Kemudian J tengok Wak Amba duduk bersila sambil baca doa dan mentera yang J tak faham. Tak semena-mena, J terasa tiupan angin kuat yang datang dari kawasan belakang pondok Wak Amba. Semua pokok-pokok kayu bergoyang seakan-akan digoncang sesuatu. Tapi kejadian tu tak lama, kurang dari 1 minit. Kemudian Wak Amba bergerak ke depan bangku panjang dan bagi salam. Walaupun hanya Ijal, Sarwono, ketua kuda kepang dan pembantunya yang duduk dekat bangku tu, tapi yang jawab salam macam lebih 10 orang. Entah kawan Wak Amba dari alam gaib yang datang, kata J dalam hati. Tiba-tiba kedengaran suara wanita. Assalamualaikum. Ya, memang bangsa-bangsa hamba yang datang. Puteri Sari bisik dekat J. Jangan khawatir, kawan-kawan Wak Amba tak akan nampak hamba. Ini kerana ilmu hamba lebih tinggi dari mereka. Hati-hati, ketua kuda kepang sepertinya nak berbuat sesuatu ke atas kamu. J perhatikan gerak-geri Wak Amba dengan penuh minat. Tiba-tiba Sari bersuara lagi. Pejamkan mata kamu sekarang. Hamba akan tolong bukakan hijab kamu supaya kamu nampak rupa sebenar mereka. J pun pejam mata. Kamu boleh buka mata sekarang. Allahu Akbar. Alangkah terkejutnya J bila nampak makhluk-makhluk yang duduk dekat bangku panjang tu. Mereka berjubah hijau tapi bahagian muka tak nampak dengan jelas, macam ada kabus yang tutup muka mereka. Sementara dekat bahu ketua kuda kepang dan pembantunya pula ada makhluk bertanduk satu bertinggi. Matanya masuk ke dalam dan lidahnya sentiasa terjelir. Wak Amba pula diapit oleh 2 makhluk yang setinggi pokok kelapa. J mendongak tengok, tapi wajah mereka sama-sama. Manakala 2 orang anak murid Wak Amba pula tak ada sesiapa dekat mereka. Sebentar lagi Wak Amba akan isi kedua-duanya. Lepas tu baru kamu akan nampak yang jadi pendampingnya, kata Sari. J perhatikan dekat belakang mereka duduk ada beberapa ekor harimau putih. Harimau tersebut duduk macam kucing sambil matanya memerhati keadaan sekeliling. Kemudian Wak Amba panggil kedua-dua anak muridnya untuk duduk di atas kain kuning. Lepas mereka duduk, Wak Amba letakkan tangan kiri
atas kepala anak muridnya dan tangan kanannya dia tegakkan ke atas. Dia baca mentera sambil tangan kanannya seolah-olah menggenggam sesuatu dan letakkan tapak tangannya ke atas kepala anak muridnya. Macam tarik masuk ke sesuatu lah. Anak muridnya macam terkena renjatan elektrik dan hitam sekejap. Anak murid kedua pula macam tu juga. Lepas tu Wak Amba suruh mereka berlawan sesama mereka guna parang pendek. Sebelum berlawan tu, mereka berdua baca mentera dulu. Terkejut je bila nampak ada sosok lain dekat badan kedua-dua pesilat tu. Mereka gunakan ilmu silat masing-masing untuk bertempur. Bunyi parang berlaga memang menakutkan. Tiba-tiba parang dilibas tepat ke leher Sarwono. Tapi nampak dengan jelas sosok tubuh lain yang tahan tetakan parang tu. Parang tak kena leher Sarwono, tapi sosok tubuh lain yang kena. Ini bermakna dia kebal sebab ada jin yang tahan senjata tu. Lebih kurang 10 minit bertempur, Wak Amba suruh mereka berhenti. "J, kemari, kamu cuba lukakan mereka," kata Wak Amba sambil ulurkan parang pendek pada J. J ambil parang tu dan baca ayatul kursi. Sampai ayat terakhir, J ambil air liur dia sikit, hembuskan, bacakan ayat terakhir tu dan sapukan air liur dia pada mata parang. Lepas tu J baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali dan tiup ke arah sosok gaib dekat tubuh pesilat tu. Mengelupo kesakitan, sosok tu lari hilang dari pandangan. J datang dekat Ijal dan pegang tapak tangannya. Dia hiris sikit tapak tangan Ijal, berdarah dan dia mengadu kesakitan. Aduh! Wak Amba cepat-cepat ambil kain dan lap tangan Ijal yang luka tu. "Maaf Ijal, aku ingatkan kau kebal tadi," kata J. Dia cuma diam sambil menekuk tapak tangan dia yang luka. Tiba-tiba ketua kuda kepang bersuara, budak, mari cuba dengan aku pula." Lepas tu Sari berkata, "Jangan takut, sebentar lagi jin di badannya hamba akan halau keluar. Kamu lukakan sikit je tangan dia." Tak semena-mena J tengok jin yang ada dekat badan ketua kuda kepang macam ketakutan dan terus terbang ke arah pokok berdekatan. "Mari tikam aku," kata kedua kepang sambil menepuk-nepuk dada dia. Disebabkan rasa tercabar, J libas parang ke dada ketua kuda kepang dan bukan dekat tangan yang macam Sari suruh tadi. Dia menjerit kesakitan sambil pegang dadanya. Aduh, bersembur darah membasahi badannya. "J, kau dah gila ke apa?" jerit Wak Amba. J terus campakkan parang dan berlari ke arah ketua kuda kepang tu. Maaf wak," kata J. J dan Wak Amba papah dia ke atas kain kuning. Kemudian Wak Amba menghampiri tetamu dari alam gaib tu. Seorang dari mereka bangun dan menghampiri ketua kuda kepang dan menyapu dada ketua kuda kepang tu dengan tapak tangannya. Subhanallah, tak semena-mena dadanya yang terluka bercantum balik dan macam tak ada kesan luka. Yang ada hanya darah dari lukanya yang tadi. Jerit J terus minta diri untuk pulang. Terdengar suara Sari, "Nanti biar hamba tutup kembali hijab kamu." J pejamkan mata. Lepas tu dia buka balik. J dah tak nampak sesiapa dekat bangku panjang tu. Pandangan J jadi seperti sedia kala. Wak Amba dan yang lainnya duduk dekat kain kuning bersama dengan ketua kuda kepang tu. J bersalaman dengan mereka semua sebelum pulang. Tak sanggup dia nak buka hijab lagi. Menakutkan, kata hati J. Sampai dekat rumah, J terus mandi dengan air daun bidara yang memang mak J tanam pokoknya. Bapak J bersuara, "Kau dari mana tadi?" "Rumah Wak Amba." "Tiket bas ke KL bapak dah beli. Bapak kirim dekat nasi pemandu bas Harry Express tu. Bas pukul 10 pagi. Bapak J bagi tiket bas naik dekat Batu Pahat. Kau siapkan baju dan sijil-sijil kau, lusa dah nak pergi," kata mak J. "Baik mak." Hari J bertolak ke Kuala Lumpur tu, bapak J hantar sampai ke Rengit je. Kemudian J kena naik teksi nak ke Batu Pahat. Sampai dekat Batu Pahat, bas dah nak bergerak. J ni penumpang terakhir yang naik. Tempat duduk J pula dekat dengan tandas, tempat yang paling dia tak suka. Disebabkan lambat beli tiket, barisan belakang lah yang dia dapat. Nasib baik duduk seorang, kata hati J. Tak lama kemudian J tertidur.
J tersedar bila bas berhenti dekat Bandar Muar dan ambil beberapa penumpang lain lagi yang nak ke Kuala Lumpur. "Encik, boleh saya duduk dekat sebelah tingkap?" Tiba-tiba seorang gadis bertanya. Boleh, jawab J. Ingatkan duduk seorang sampai KL. Rupanya bas berhenti dekat Muar ambil penumpang. Bila bas melepasi jambatan Muar, J pun sambung tidur balik. J terjaga bila dia terasa lengan kiri dia basah dan berbau masam. Rupa-rupanya gadis tu muntah dan terkena lengan kiri J. Maaf cik," katanya sambil lap lengan J dengan sapu tangan. J terus ke tandas dan cuci lengan dia dengan yang terkena muntah tu. Bau masam masih ada sebab lengan baju dia pun terkena muntah. Nak tukar baju tak boleh sebab beg ada dekat bahagian bawah bas kan. Akhirnya J buka kemeja dia dan pakai singlet je. Kemeja tu J masukkan dalam beg plastik yang berisi air kotak dan roti kelapa dibeli tadi. Gadis tu minta maaf berulang kali. Tak apa, saya maafkan, jawab J. Sampai dekat Pudu Raya, Abang J dah tunggu dekat tempat yang dijanjikan. Dia jemput J guna motor Honda Rider baru dia masa tu dia baru beli. Sampai dekat AU3 Taman Keramat, dah dekat nak maghrib. Lepas mandi, Abang J ajak keluar pergi makan. Pergi ke benteng lama Masjid India. Dia punya roti canai telur dia sedap weh. Besok rasa nak pergi lah. Sekarang dah terpacak dah hotel May Tower dekat situ. Abang J order tom yum, telur dadar dan sayur campur untuk 2 orang makan. Itulah kali pertama J makan tom yum. Walaupun dekat JB dah ada orang jual tom yum masa tu, lidah J ni lebih suka mi rebus Haji Wahid dan mi Bandung Muar. Lepas makan, Abang J ajak dia pergi ronda-ronda KL. Dari Masjid India ke Kampung Baru, terus ke Cokit sepanjang jalan Tunku Abdul Rahman tu sampai ke Dataran Merdeka dan Central Market. Barulah mereka balik ke AU3 Keramat. Sampai dekat Pasar Datuk Keramat, ada roadblock pula. Abang J bersuara, "Alamak J, roadblock lah." "Kenapa kalau ada roadblock? Aku lesen L je. Ni bawa kau salah." "Kau bawa je, InsyaAllah lepas." Kemudian J baca surah Yasin ayat 9 3 kali dan hembuskan ke arah pasukan polis dan berdoa kepada Allah supaya mereka tak perasan J. Masa ditahan, Abang J bagi lesen L. Alhamdulillah, pihak polis tak perasan J yang duduk dekat belakang. Sebaik saja mereka masuk ke rumah, Abang J tanya, "Kau baca apa tadi?" J beritahulah apa yang dia baca dan fadilat mengamalkan ayat tu. Abang J hanya mengangguk je dan faham dan nak jadikan amalan pula. Sebelum tidur, J gosok baju yang dia nak pakai untuk temu lega besok. Selepas pastikan sijil dan dokumen yang diperlukan siap, J pun masuk tidur. Pagi tu pukul 5 pagi J dah terbangun. Rumah bujang Abang J ni ada 4 orang yang tinggal, jadi mandi kena bergilir-gilir lah. Tepat pukul 7 pagi, J dan abang dia dah ke office Fekra dekat Jalan Bonus. Temu duga pukul 8.30 pagi. Disebabkan masih awal lagi, J sarapan dulu dekat restoran berhampiran. Tepat pukul 8 suku pagi, J dah ada dekat lobi pejabat Fekra tu. J tengok ada 6 orang lagi calon lain yang datang temu duga. Kemudian datang seorang kerani perempuan bagi mereka borang untuk diisi lah. Bila sampai dekat depan J, kerani tu cakap, "Macam pernah jumpa lah." "Pelanduk dua serupa kot," kata J sambil tersenyum. Dia pun tersenyum sekali. Masa nak bagi borang yang dia siap tu balik, J bersuara, "Awak lah yang muntah dekat lengan saya semalam." "Ya Allah, malunya." "Minta maaf ya encik," kata dia sambil tutup muka. J hanya tersenyum dan kembali ke tempat duduk dia semula. Lepas tu J baca surah Yusuf ayat 4, mula dari Inni Ra'aitu sampai Sajidin, dan doa Allahumma layyin lil qalbahu kama layan talil taudal hadid. Lalu dihembuskan ke tapak tangan dan sapu ke muka 3 kali. Doa supaya Allah buka dan melembutkan hati penemu duga supaya ambil J bekerja. Alhamdulillah, masa temu duga tu J dapat jawab semua soalan dengan baik. Masa keluar pintu untuk pulang, J ditahan kerani perempuan tadi. Dia bersuara, "Encik, saya nak bayar ganti rugi encik kena muntah saya semalam." Tak apa, saya dah maafkan dan tak nak duit tu. Macam ni, kalau encik tak keberatan, saya nak belanja encik makan dekat restoran Yasin depan tu." J yang memang dah lapar bersetuju dengan cadangan dia. Masa makan tu, dia bercerita tentang dirinya.
Nama saya Shima, kerja dekat sini baru setahun. Semalam tu saya balik kampung ada kenduri arwah. Arwah siapa? Arwah mak dengan ayah. Anak yatim piatu rupanya, bisik hati J. Sebelum balik ke pejabat semula, dia bagi business card pada J. Tertulis Sarimah Shima binti Osman, setiausaha peribadi. Orang buat fekra ni. Harap-harap dia lobby nama aku, kata J dalam hati. Lepas makan, J terus ke Pudu Raya nak beli tiket balik Benut malam tu juga. Alhamdulillah, ada tiket pukul 11.30 malam naik bas Hosni Express. Sebelum Zuhur, J dah sampai rumah dekat Keramat. Dia kemaskan semua barang-barang dan pakaian dia. Malam tu, Abang J hantar ke Pudu Raya. Tepat jam 11.30 malam, bas bergerak keluar dari Pudu Raya. J beritahu pemandu bas yang dia nak turun dekat Pekan Tampuk sebab dekat dengan rumah dia berbanding dengan Pekan Benut. Bas dijadualkan tiba di Benut pada pukul 5 pagi. Duduk tak sampai 10 minit, J dah terlelap. Dia tersedar bila bas berhenti dekat Parit Jawa Muar. J turun minum dan makan kejap. Masa tu dah pukul 3 pagi. Masa J tengah makan tu, ada seorang lelaki tua masuk kat restoran tu lah, berbaju Melayu dan berkopiah. Duduk dekat depan J selang satu meja. Dia order pau dengan susu panas. Dekat tangan dia pula ada seutas tasbih. Dia tersenyum sambil angkat tangan pada J. Mereka berbalas senyuman. Terlihat lah keikhlasan dalam senyuman dia tu. Masa J nak ke kaunter nak bayar lah, Tauki restoran kata yang bil J dah dibayar oleh seorang pakcik. J pandang tempat duduk dia. Pakcik tu dah tak ada. Bila masa dia pergi kaunter? Siapa dia ni? Semoga pakcik tu diberi kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki, doa J dalam hati. Naik je bas, J terus sambung tidur. J tidur lena sampai bas berhenti dekat Pekan Benut. Bila tersedar, J terkejut lah sebab J dah terlepas dekat Pekan Tampuk tu. J tanya kepada pemandu kenapa tak berhenti dekat Pekan Tampuk. Sorry bro, kau nak turun Pekan Tampuk tapi kau tak bangun datang kat depan ingatkan aku. Aku pun terlupa, kata dia. Baru pukul 4.30 pagi dah sampai dekat Pekan Benut. Patutnya pukul 5 kan. Bas laju pagi ni, kata J dalam hati. Penumpang lain dah dijemput ahli keluarga masing-masing. J terpaksa tunggu sampai pukul 7 pagi baru ada bas. Dia pun merayau lah dekat sekitar perhentian bas Benut sambil cari tempat yang selesa untuk baring. Tiba-tiba ada cahaya lampu suluh tempat tepat kat muka dia. Rezeki pagi Selasa betul lah. Aku cari kau dah 3 hari dekat kampung, kau tak ada. Budak-budak bola kata kau pergi KL. J tak cam wajahnya, tapi suara macam ketua kuda kepang. Lelaki tu bersuara lagi. Pagi ni kau jadi lauk anak kuala lah. Tak boleh jadi ni, diorang berempat, kata J. J mengundur sambil keluarkan batu cincin sari. Ya Allah, kirimkan aku bantuan melalui sari. Ampunkan aku ya Allah, bisik hati J. Sampai dekat satu tiang, J berhenti lalu bacakan Al-Fatihah dan panggil Sari Hadi. Belasah dia, tapi jangan sampai mati, kata ketua kuda kepang tu. Seorang asli laut mara dan terus serang J. J mengelak ke kiri dan mengilas tangannya lalu buat sapuan kiri. Bam! Dia jatuh dan J terus pijak perutnya. Melihat kawannya tewas, seorang lagi datang dengan kerusi kayu. Belum sempat dia nak pukul J, dia dah terpelanting ke belakang macam terkena tendangan yang cukup padu kat badan. Sari datang ni, tiba-tiba je terfikir macam tu. Kali ni mereka keluarkan senjata tajam. Cuma tak tahu sama ada parang pendek atau pisau. Mereka kepung J. Tiba-tiba terdengar suara. Biarkan mereka mara, hamba akan jadi perisai. Selepas ni mereka takkan berani ganggu kamu lagi. Tak perlu elak, biarkan parang tu hinggap ke tubuh kamu. J pun cuak jugalah. Buatnya tak kebal, mati. J tunggu mereka serang. Sambil tu J baca lakut ja'akum 3 kali dan bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syad'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'ul alim 3 kali dan bismillahirrahmanirrahim. Ketua kuda kepang libas parahnya. J tahan dengan tangan kiri. Aduh juga. J terasa sengal tapi tangan dia tak luka lah. Ketua kuda kepang tu bertambah geram. Dia hayun parahnya sekali lagi. Belum sempat nak hayun tubuh dia dah terpelanting, jatuh dan atas penutup longkang. Dia tak cedera. Bila dia cuba bangun, tiba-tiba dia terdiam. Lalu
Cepat-cepat dia berlari. Dua orang lagi orang asli tiba-tiba menjerit ketakutan sambil tangan mereka tunjuk ke arah tiang bangunan penghentian bas tu. Mereka seolah-olah ternampak lembaga yang besar dan tinggi lagi menakutkan. J terus sujud syukur dekat situ juga. Ya Allah, ampunkan aku jika perbuatan aku bagi Sari ini berdosa. Kata doa J. Sari berkata, hamba pulang dulu. Tugas menjaga kamu tamat buat hari ni. Bila tiba di kampung, giliran Kintan pula. Assalamualaikum. J jawab salam dan ucapkan terima kasih. Lebih kurang pukul 7 pagi, J balik ke kampung naik kereta private sapu Haji Dumpak, orang Bugis, Parit Sayang, Benut. Haji Dumpak bertanya, siapa perempuan naik kuda putih tadi? Mana ada tu Haji? Saya seorang. Pakcik ni umur dah dekat 60, lebih lulu makan garam. J kata dia nampak perempuan berkuda putih. Perhatikan J sampai dia masuk ke dalam keretanya. Mungkin hijab dia terbuka, kata hati J. Kemudian Haji Dumpak bertanya lagi, kau duduk mana dan anak siapa? Bila J bagi tahu tempat tinggal dan siapa bapa dia, Haji Dumpak terkejut dan tersenyum. Patutlah. Haji Dumpak cakap datuk nenek J dekat Parit Sulong dulu ikut berjuang dengan Kiai Saleh menentang komunis. Macam-macam dia cerita tentang kehebatan pendekar-pendekar Melayu masa tu. Sampai dekat depan rumah, Haji Dumpak kata tak payah-payah. Dia suruh J kirim salam dekat bapak dia. Kata Haji Dumpak ahli wali suci, dia kenal lah. InsyaAllah, jawab J. Masuk je rumah, J terus bagi tahu tentang Haji Dumpak pada bapak dia. Orang hebat tu, Kasyaf. Pendek je jawapan bapak dia. Bapak J tak nak cerita bila J tanya tentang Haji Dumpak. Kau tak payah sibuk hal orang, katanya. Seminggu selepas tu, J dapat panggilan telefon dari pejabat Felkra. Dia diterima kerja sebagai kerani dengan gaji RM450 sebulan. Betul sangkaan J, Sarima gunakan pengaruhnya untuk dia diterima kerja. Tapi mungkin bukan rezeki J kerja government ni. Dia berhenti kerja lepas 3 bulan. J tak boleh kerja hari-hari menghadap kertas je. Tak suka gosok baju dan seluar. Kesian Syima. Susah-susah dia pujuk pihak pengurusan, tapi J hampakan dia. Akhirnya J kerja dekat restoran nelayan Titi Wangsa. Dekat situlah dia kerja dapur pertama di Malaysia setelah 3 tahun bekerja dapur dekat Kranji Loop, Singapura.